serta resolusi yang dibincangkan dan didebatkan. Sekarang ini adalah bagaimana dengan pelaksanaannya, the execution part. Inilah bahagian yang lebih rumit. Jadi untuk execution ini, ianya harus melibatkan penglibatan langsung. Buat masa ini ia jadi dikepalai oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, tetapi saya ingin melihat keseluruhan kabinet termasuk juga Perdana Menteri melihat, memantau, mengukur dan mengenal pasti jika ada sebarang kelemahan. Dan kelemahan-kelemahan ini haruslah dibaiki dengan segera pada masa itu juga. Kita jangan tunggu sehingga habis tahun baru kita nak melihat kepadanya. Jadi dari segi kepercayaan, dari segi libat urus, dari segi mengenal pasti dan memperkenalkan resolusi, saya mengatakan ianya amat berjaya untuk fasa pertama. Ya, Prof, kalau dilihatkan ada juga turut diumumkan oleh Perdana Menteri oleh Penubuhan Suruhanjaya Pekerja Gig pada kongres tersebut. Adakah Prof melihat ini sesuatu yang amat bertepatan pada masanya dan mengapa Prof? Apa antara isu keutamaan yang perlu diberi perhatian oleh Suruhanjaya ini kelak? Ini adalah amat bertepatan dan boleh dikatakan agak terlewat juga. Kalau kita melihat kepada mereka yang terlibat dalam ekonomi ini, mereka menghadapi pelbagai masalah. Sebab yang utama adalah pengkelasan mereka sebagai workforce atau labor, di mana masih lagi tidak jelas dan tidak pasti. Dan apa yang harus diutamakan oleh Suruhanjaya ini adalah bagaimana untuk memberikan perlindungan sosial kepada kumpulan ini. Dan itu jika kita lihat mereka ini agak tergelincir. Mereka ini tidak dapat menikmati apa yang dapat dinikmati oleh golongan pekerja di bawah Akta Pekerjaan. Dan begitu juga kalau kita lihat mereka ini kadang-kadang at the mercy of kita panggil pengelola ekonomi itu sendiri, di mana kadar minimum kadang-kadang diturunkan, kontrak atau terma diubah dan sebagainya. Dan ini adalah masa yang bertepatan untuk kerajaan melibatkan diri secara langsung melalui Suruhanjaya untuk memastikan bahawa keadaan social protection golongan yang terlibat dalam gig ekonomi ini dilindungi dengan sebaiknya. Dan ingat, golongan gig ekonomi ini bukan lagi satu golongan yang kecil, tetapi dia adalah satu golongan yang besar. Dan bukan saja mereka ini golongan yang besar, malah sumbangan mereka terhadap ekonomi juga menjadi semakin besar. Dan Prof, turut juga diumumkan bahawa pemberian hadiah dan juga cenderahati keluaran tempatan ataupun Bumi Putra akan diberi keutamaan dalam penganjuran majlis-majlis kerajaan. Ini mungkin sesuatu yang agak di luar jangka kerana kita melihat kita kurang memahami ataupun bagaimana kita perlu melihat bagaimana pendekatan ini nanti mampu memberi lonjakan yang lebih besar kepada produk keluaran tempatan. Yang pertama, kalau kita melihat, kita mempunyai beberapa keluaran cenderahati, cenderamata yang mengikut kebudayaan kita yang boleh dibanggakan. Namun kadang-kadang mereka ini dipinggirkan disebabkan ada orang ingin menjimatkan perbelanjaan dengan membeli cenderahati atau cenderamata daripada negara luar. Khasnya apabila kita mempunyai pelbagai platform seperti Alibaba, Shopee dan sebagainya, di mana cenderahati yang boleh saya katakan kualitinya agak rendah tetapi murah. Tetapi bila adanya inovasi ataupun kita kata satu tekanan seperti ini, di mana wajib membeli, maka ini akan memberikan ruang untuk golongan kreatif, golongan yang mengeluarkan, memasarkan cenderahati dan cenderamata ini, khasnya Bumi Putra, dapat sekurang-kurangnya meneruskan kesinambungan. Dan kita harus akur dan jujur bahawa agak luar biasa untuk mereka bersaing dengan harga-harga yang dikenalkan oleh platform-platform ini, dan dikhawatiri jika ini berterusan maka mereka ini akan tutup kedai gulung tikar. Jadi ini adalah satu yang keputusan yang bertepatan demi untuk kelangsungan pengeluar Bumi Putra khasnya yang terlibat di dalam pengeluaran cenderahati dan cenderamata ini, agar ini dapat memastikan kelangsungan perniagaan mereka. Dan kongsikan pula Prof, pemerhatian Prof secara ringkas mengenai pembangunan wakaf yang diperkasa melalui wakaf Mara Madani yang menyasarkan 1 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Ini adalah satu konsep endowment ataupun sama konsep dengan wakaf. Endowment ini hanyalah dari segi istilah atau jargon.
Apa yang berlaku adalah endowment ini pulangannya akan digunakan untuk keperluan-keperluan yang telah digariskan. Sebagaimana kita lihat daripada Kongres ini, Kongres Ekonomi dan resolusi yang telah diluluskan di mana penekanan akan diberikan kepada pendidikan, keusahawanan. Kalau kita melihat sejarah Majlis Amanah Rakyat, MARA terlibat dengan sepenuhnya dan maksudnya dengan langsung dengan golongan Bumi Putra, khasnya di dalam pendidikan dan keusahawanan. Jadi sedikit sebanyak endowment fund ini akan membolehkan MARA bergerak dengan lebih maju, dengan lebih berdaya tanpa mengharapkan suntikan kerajaan. Sebab kalau kita lihat targetnya adalah 1 bilion. Jadi daripada 1 bilion pulangan yang kita terima itu akan digunakan. Pokoknya tidak akan diusik. Itulah konsep wakaf. Dan MARA sebagai peneraju agensi yang memperjuangkan ataupun kita ada champion of the agenda of Bumi Putra, ia adalah amat bertepatan dan harus disebut. Baik Prof. Bahrom, itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih untuk perkongsian dan kupasan Prof mengenai Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB 2024. Dan Habis Malaysia edisi Isnin berakhir di sini. Terima kasih kerana bersama kami dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hazel Desmond. Salam Malaysia Madani. Hai semua, Aisyah di sini. Apatah ini ID TV1. TV1 mewarnaimu. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas, itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razif. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman laporan utama hari ini. Malaysia menggesa masyarakat berbilang kaum dan agama di dunia sentiasa saling menghormati dan bertolak ansur di dalam komuniti. Perdana Menteri mengambil contoh Malaysia yang majoritinya beragama Islam. Teras syariah perlu sentiasa dipertingkat dan diperkukuhkan memandangkan Islam merupakan agama persekutuan. Beliau turut menyebut Australia sebagai negara contoh yang mempunyai masyarakat masih mengamalkan budaya menghormati terutama terhadap komuniti Islam di negara itu. Pada masa sama menggesa masyarakat minoriti di Malaysia untuk memainkan peranan dengan berasimilasi sebagai sebahagian daripada masyarakat berbilang kaum. Perdana Menteri diberi sambutan rasmi di Rumah Kerajaan Victoria sempena lawatan 4 hari ke Australia. Ketibaan Datuk Seri Anwar disambut Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Gubernur Victoria Margaret Gardiner. Majlis itu mendahului perbincangan dua hala dan mesyuarat pemimpin tahunan Australia-Malaysia ALM kedua. Lawatan tersebut ke atas jemputan Albanese yang bermula di Melbourne semalam dan berakhir di Canberra Khamis ini. Ini merupakan lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke Australia. Beberapa aspek permohonan kewarganegaraan akan ditambah baik termasuk ketika proses temuduga dijalankan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, proses tersebut perlu dilakukan dalam suasana yang lebih santai agar tidak membebankan pemohon.
banyak ruang kita boleh tambah baik tanpa kompromis keperluan comply dengan peruntukan undang-undang supaya ini terjadi dalam perlembagaan dan kita nak buat keputusan tentang perkara besar warga negara.